Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin wa qudwatin nasi ajma'in. Wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan sedang penonton sekalian, marilah sama-sama kita panjat setinggi kesyukuran pada Allah. Alhamdulillah, Allah beri kita banyak nikmat, banyak anugerah yang Allah kurniakan kepada kita. Mudah-mudahan kita dapat gunakan sebaik mungkin ke arah kebaikan, mengejar dan merebut untuk sama-sama terus melakukan kebaikan semasa kita berada di muka bumi ini. Tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan sidang penonton, pada malam ini IKIM telah masuk ke episod yang ke-191. Alhamdulillah. Dan tak lupa saya ucapkan selamat datang pada rakan Facebook Izan, Nabida, Cik Zai, Latifah, Wan Rohaiza, Tuan Abdul Rahim, Rahna, Ismail, Habsah, Rosila, Wan Rohaiza, Latifah, Faz Fuad daripada IG, Jul Bujang, Rohana, Cik Mala, Siti Baizura, Rohana, Rosna, Siti Baizura, Nadia, Robiah, Maryam Yusof, Siti Baizura, Akma, Jairin Lo, Latifah, Zulfi, Kamariah, Seliza, Ila dan ramai lagi. Selamat datang kepada anda semua. Apa khabar? Saya doakan mudah-mudahan kita sentiasa berada dalam keadaan sihat walafiat, hendaknya insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita terus ke info tajwid pada malam ini, jangan lupa tuan-tuan untuk share, kongsikan video ini kepada kawan-kawan kita, rakan-rakan kenalan kita. Ajak mereka bersama-sama dengan kita untuk sama-sama membaca satu muka surat daripada Al-Quran sebentar nanti. So, rakan-rakan yang baru hadir, selamat datang juga saya ucapkan kepada anda. Kita sekarang dalam IKIM telah masuk ke episod yang ke-191. Itu bermakna nanti kita akan sama-sama membacakan satu muka surat, iaitulah daripada muka surat yang ke-191. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, untuk info tajwid pada malam ini, kita masih lagi berada pada tajuk iaitulah ikhfa. Yang mana tajuk ikhfa ini disusuli dengan tajuk-tajuk kecil, iaitulah pada malam ini kita akan fokus kepada perkara yang dilakukan ketika menyebut huruf nun. Maksudnya bagaimana cara kita menyebut huruf ikhfa itu. Bagaimana kita menyebut huruf nun yang diikhfakan itu. Okey. Baik, yang pertama, Syekh menulis di sini, menyediakan mulut untuk makhraj huruf yang seterusnya. Apa maksudnya, tuan-tuan? Maksudnya kita nak sebut ikhfa, contoh yang kita berikan di sini, contoh huruf ta kan, ataupun dal. Ta ataupun dal. Apa contoh ta? Min tahtiha. Maksudnya kita masa sebut min itu clear huruf nun. Tetapi sepatutnya yang nombor satu ni sebut menyediakan makhraj. Maksudnya kita dah standby makhraj huruf ta. Kalau selepasnya huruf ikhfa adalah huruf dal, kita dah standby makhraj huruf dal. Lidah kita berada pada hujung lidah, pada hujung. Makhraj kita berada pada hujung, diangkat ke langit atas. Begitu. Maksudnya menyediakan mulut untuk makhraj yang seterusnya. Maksudnya kita dah standby makhraj huruf yang seterusnya. Contoh di sini adalah ta. Min tah. Okey. Suara kurang jelas, tolong kuatkan sedikit. Ya ke? Suara kurang jelas. Bagaimana rakan-rakan yang kita yang lain? Suara okey tak? Ada daripada rakan kita agak kurang jelas mungkin masalah setempat Baik, kita teruskan. Itu yang pertama. Yang kedua,
membunyikan dengung untuk tempoh yang sempurna. Ada rakan-rakan, ada pembaca yang membaca dengan dengung. Min tahtihal anhar. Ada dengung, ada gunnah, tetapi sama ada sempurna ataupun tidak. Sebab itu, untuk sempurna kita sedikit panjang. Maksudnya dengan kadar 2 harakat dengung. Sebelum ni saya ada sebut 2 harakat dengung tidak sama dengan 2 harakat mad asli. Kalau mad asli Bismillahirrahmanirrahim. So kita tak boleh bunyi dengan, tak boleh dengung min tahtihal an min tah. Bismillahirrahmanirrahim. Kan? So harakat dengung mesti kita kena panjang sedikit. Itu kenalah kita talaki dengan guru-guru kita bagaimana tempo bacaan. Kalau bacaan kita hadar, bagaimana harakat dengung yang sempurna. Kalau tempo bacaan kita gunakan tempo tartil, panjang mana yang kita perlu sempurnakan. Okay? So membunyikan dengan dengung untuk tempoh yang sempurna. Contoh saya buat di sini. Min tahtihal. Katakan kita baca dengan tahqiq. Okey. Tajri min tahtihal anhar. Kalau kita baca dengan hadar, tajri min tahtihal anhar. Begitu. Okey. So tempo dengung pun dicepatkan. Pun begitu mestilah sempurna. Okey. Maksudnya nampak perbezaan harakat dengung itu berbanding dengan harakat mad asli. Baik, itu yang kedua. Cara yang ketiga untuk kita membunyikan, untuk kita menyebut huruf ikhfa, membunyikan huruf nun yang diikhfakan, ialah yang ketiga, disertakan juga bunyi kecil dari mulut disebabkan makhraj nun yang terbuka bahagian lidah, kecuali pada huruf fa dan kaf. Okey, kerana makhraj tertutup rapat ketika menyebutnya. Ini bermakna huruf nun juga masih didengari. Sebab ikhfa itu bermaksud sembunyi. Maksudnya sembunyi itu disertakan bunyi huruf nun yang kecil daripada mulut. Okey, yang kecil daripada mulut. Contoh, min tahtihal. Kita tidak boleh terus masuk dengan, kita tidak boleh tekan min tah. Kita dengung, tapi min tah itu lebih kepada kita sebut huruf ta tanpa memberikan sifat kepada huruf nun. Kerana nombor 3 ini disebut disertakan juga bunyi kecil huruf nun dari mulut disebabkan makhraj huruf nun itu terbuka. Maknanya kita kena longgarkan sedikit. Kita tidak boleh ketat. Kalau ketat bunyi dia minta, kita punya lidah ini dah rapat dengan lelangit bahagian depan. Hujung lidah kita telah rapatkan dengan lelangit bahagian depan. Minta itu huruf ta tanpa disertakan dengan bunyi kecil huruf nun. Macam mana bunyi kecil huruf nun? Kena ada minta. Kalau tak ada nun, min tahtiha. Kalau ada min tahtiha. Kita longgarkan sedikit, bukakan sedikit bahagian lidah supaya tidak rapat terus ke lelangit. Kalau rapat terus itu betul-betul huruf ta, tak ada langsung huruf nun. Bermakna kita tidak sembunyikan huruf nun. Kita terus masuk kepada huruf ta. Itu bermaksud bunyi idgham. Okey, itu bermaksud bunyi idgham. Tapi seperti mana kita telah pelajari pada pertemuan yang lalu, ikhfa adalah antara bunyi izhar dan bunyi idgham. Okey, antara bunyi izhar dan bunyi idgham. So rakan-rakan, bagaimana? Atau saya tunjukkan sedikit video tentang bagaimana kita nak sebut huruf ikhfa. Cuba lihat di sini. Nampak ke pergerakan dia? Dia tak ada suara. Sekali lagi kita tunjukkan. Nampak ke? Kita tunjukkan sekali lagi bagaimana udara itu dikeluarkan. Min tah.
Min. Maksudnya lidah itu tidak rapat. Cuba lihat betul-betul video yang saya share ni, yang saya paparkan ini. Lidah itu tidak terus rapat ke langit. Longgarkan. Itu yang disebutkan nombor 3 tadi. Longgarkan lidah itu. Buka sedikit. Disertakan. Okay. Kerana makhraj tutup rapat ketika menyebutnya. Okey, makhraj nun yang terbuka pada bahagian lidah. Okey, seperti yang kita lihat pada paparan video yang saya kongsikan sebentar tadi. So, rakan-rakan, video memang tak ada suara. Video memang tak ada suara, sekadar video saja. Okey, so bagaimana? Kita harap dapat penjelasan yang jelas. Terima kasih Tuan Abdul Rahim. Tolong tuliskan dengan sempurna kita punya nota. Menyediakan mulut untuk makhraj huruf seterusnya. Okey. Maksudnya standby makhraj apa yang kita nak ikhfakan itu. Yang kedua, bunyikan tempoh dengung yang sempurna. Dan yang ketiga, ada bunyi nun kecil. Ada bunyi kecil daripada huruf nun. Okey. So, saya fikir kita telah panjang kita bahaskan tentang huruf nun yang diikhfakan. So, kita terus kepada Talaqi Al-Quran. Adakah tuan-tuan dan puan-puan telah bersedia? Dan bagaimana, apakah taranum? Taranum apa? Pilihan kita pada malam ini. Taranum tema kita. Sembunyikan huruf nun. Jangan sentuh makhraj nun 100. Jangan sentuh makhraj ta. Betul kan, Puan Zalina Idris? Maksudnya, jangan sentuh makhraj ikhfa. Contohnya huruf ta 100 patuh. Min, itu makhraj ta. Minta. Okey. Lidah jangan sentuh langit keras tapi standby ke makhraj. Okey, boleh. Angkat lidah tapi tak sentuh langit. Longgarkan longgarkan. Okey. So bagaimana kita punya taranum tema kita pada malam ini? Tuan-tuan dan puan-puan ada buat persediaan, ada buat homework yang kita berikan kepada anda. Komen lagu apa yang kita akan bawakan. Sementara sebelum kita mulakan, sempat lagi rakan-rakan yang baru hadir. Saya ucapkan selamat datang. Dan jangan lupa kongsikan video ini kepada kawan-kawan kita. Ajak mereka bersama-sama dengan kita buat kebaikan. Jangan sorang-sorang. Ajak kawan-kawan ramai-ramai bersama-sama dengan kita, insya-Allah. Baik, dah bersedia Taranum tema kita adalah apa? Bayati. Betul? Betul ke taranum? Bayati. Saya semak, takut tertukar. Jarkah ke sikah? Apa ni? 21.6. Jarkah, maknanya sikah. Okey. Taranum sikah. Betul tak, rakan-rakan? Macam tak ada yang komen taranum apa kita pada malam ini. Atau ramai yang tak ingat dah baca pagi tadi. Bayati. Betul ke Bayati? Cek balik kita punya video. Jarkah selesai. So selepas Jarkah 191 sikah. Oh, saya buat Bayati Okay, taranum sikah kan. Kebayati Tak ingat lah Ustaz. Okey, tak apa Ustaz, semak dulu. Buka balik. Ras dah selesai. Maknanya kita kena beri perhatian yang lebih lagi, okey. Lepas ni baik, kejap saya semak dalam. Kita ada buat taranum sikah. Betul lah saya cakap taranum sikah. Ini taranum sikah kita pada malam ini. Lupa. Okey, tak apa. Lupa, kita boleh ingatkan lagi daripada kita tak tahu langsung kan. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ثم
يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم والله غفور رحيم. Sikah Taranum sikah. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. Sedia. 1, 2 mula. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. 6 harakat berhenti, mad jaiz boleh kita baca dengan 6 harakat. وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم إن الله عليم حكيم. Seterusnya ayat yang ke-29. قاتلوا الذين لا يؤمنون. Putus sekejap. Sekali lagi. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. Kita ambil sikit-sikit. Sedia mula. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. Nipiskan. Kita punya mulut pun terbuka. Khir akhir. Senyum. Sekali lagi cuba nipiskan ra itu. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. Seterusnya. ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون
وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. Subhanallah, kita mensucikan Allah. Dengar orang Yahudi kata Uzair anak Allah, orang Nasrani kata Al-Masih anak Allah. Kita sucikan. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak mempunyai anak dan tidak memperanakkan. So selepas baca ayat ni, kita ucapkan Subhanallah, taqdis, Maha suci Allah. Sama-sama, 1, 2, mula. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. سبحان الله. ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا. ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون. قاتلهم الله أنا يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. سبحان الله. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا وما أمروا. Putus lagi. Sekali lagi. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. صدق الله العظيم. الحمد لله صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, akhirnya kita sama-sama telah selesai membacakan ayat suci Al-Quran daripada muka surat yang ke-191, bermula ayat 27 hinggalah ayat yang ke-31. Tahniah diucapkan kepada rakan-rakan yang masih setia ke penghujung kita punya kelas. So kita pun telah masuk kepada 10.30. Ada sebarang pertanyaan secara ringkas. Saya ucapkan selamat datang rakan-rakan yang baru hadir. Kita bersama dalam rancangan iKim #sebar kebaikan. Apa itu huruf muqata'ah dan kenapa ayatnya ada di setengah surah sahaja? Soalan daripada rakan kita, Masya Allah, hebat soalan dia. Huruf muqata'ah adalah huruf di permulaan fawatihus suwar,
Contoh Alif Lam Mim Qaf Sad Yasin, itu yang dimasukkan dengan huruf muqata'ah. Kenapa ayatnya ada di setengah surah je, Imam? Maaf, saya tak tahu. La adri. Terima kasih atas soalan. Tak maaf, Tuan Amir tak dapat jawab mengapa. Agak tinggi juga soalannya. Mungkin ada hikmah dan tak pasti. Saya tidak tahu jawapan yang tepat. Yang pastinya huruf muqata'ah yang kita sebutkan sebentar tadi, nun wal qalami wama yasturun. Dan huruf muqata'ah itu sendiri ada makna yang tersendiri. Okey, cuma kita saya saja yang tidak tahu. Baik, saya fikir cukup dulu. Setakat itu kita punya pertemuan, kita akan berjumpa lagi pada malam esok pada jam yang pada waktu yang sama, jam 10 malam. Dan seperti biasa, jangan lupa kita punya homework. Dengar betul-betul, cuba dapatkan tone lagu tersebut untuk kita tingkatkan kualiti bacaan kita. Mungkin ramai dalam kalangan kita yang dah bagus dalam bacaan tajwid. So kita cuba pertingkatkan dengan ada masukkan irama-irama yang menarik perhatian untuk para pembaca dan pendengar secara tidak langsung. Okay? So rakan-rakan, kita jumpa lagi pada malam esok. Jangan lupa tonton video bacaan contoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.